Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ja'ala dinahu mabniyan ala tashin wa takhfif 'ala al-mukallafin. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dan nikmatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita dalam ibadah, dalam hidayahnya, sehinggalah kita sentiasa mendapat keridhaan Allah dan seterusnya mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam fasal pada menyatakan ada iman dan makmun, yang mana disebut di sini ada 25 perkara ada iman dan makmun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adab yang ke-22. Adab yang ke-22 bahawa jangan menentu iman akan dirinya iman dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisfu akhir pada bulan Ramadan, dan hanya sesungguhnya sunat dibacanya iman dengan dhamir jamak, iaitu katanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, hingga akhirnya kunut. Dan sunat bagi imam menyaringkan akan kunut itu, dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya orang yang membaca kunut itu perlahan akan membaca kunut itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adab yang ke-22 bahawa jangan menentu iman akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh, pada kunut witir, pada nisfu akhir Ramadan, pada bulan Ramadan, yang ini sungguhnya dengan dibaca dengan dhamir jamak. Di antaranya disebut di dalam kitab ini, Syekh Abdul Samad Falimbani dia nakal adab yang ke-22, jangan iman ini menentukan akan dirinya, yakni makruh. Jangan di sini maknanya makruh, iman ini dia menentu dirinya. Allahumma hdini fi man hadai, tak boleh makmum letih-letih amin. Jadi amin untuk diri imam saja, maka dimakruhkan. Kalau dia menggunakan dengan Allahumma hdini dengan lafaz ni, dengan ditambahkan ya di belakang, jadi Allahumma hdini, yakni dikatakan ya al-mutakallim wahdah, yang mengkhitab pada dirinya sendiri. Tak boleh. Dia mestilah iman ini dikatakan sunat iman ini dia menentukan dengan lafaz jamak, yakni lafaz banyak. Lafaz jamak ini ialah iktibar kepada sembahyang berjamaah. Nak dikatakan dia ada 3, wahid, mufrad 1, musanna 2, jamak 3.
Tapi kalau sembahyang berjamaah, musanna itu dikatakan banyak dah. Dikatakan sebagai dua, sebagai banyak dah. Maknanya diiktibar banyak dah. Adapun pada bilangan yang lain, sesuatu benda tu cukup 3 baru dikatakan banyak. Makanan, kuih kita kata 2, tak dikata banyak lagi. Bila cukup 3, maka baru dikatakan banyak. Tu. Adapun sembahyang berjamaah, nak dikatakan banyak itu tak syarat cukup 3. Tapi cukup 2 pun ataupun dikatakan musanna itu dah dikatakan banyak. Ini kelebihan sembahyang berjamaah. Adapun lafaz banyak ini tak boleh. Iman itu menentukan dirinya Allah mahdini, tak boleh. Dan sunat imam menyaringkan akan kunut itu. Sunat imam ni dia membaca dengan kunut, dengan Allah mahdini, Allah mahdina, dengan yaring sedikit. Dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya memperlahankan akan membaca kunut. Adapun orang yang membaca seorang diri itu seperti biasalah, seperti dia baca Fatihah, seperti hak biasa-biasalah, Allah mahdini fi man hadai, dia baca sembahyang seorang. Sunat dia baca seorang diri itu, baca hanya sekadar diperdengarkan kepada telinga dia. Itu sunat bagi orang yang sembahyang seorang diri. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sunat bagi makmun ketika itu mengata amin, melainkan pada kata iman. fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka makmum, iaitu sunat makmum ketika itu dia kata amin. Ketika fa innaka taqdi itu imam disunatkan dia diam. Di dalam, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada pun perkara yang berkaitan dengan fa innaka taqdi ni kena diam belaka. Tapi ulama Nusantara ni, ulama belah-belah Jawi ni, dia buat mari bila fa innaka taqdi ni, kamu kena diam. Sebab itulah kebanyakan orang sembahyang di belah Arab, dia tengok orang Melayu mari di Malaysia, dia pun heran, kenapa fa innaka taqdi ni pakat diam belaka, kenapa begini? Ini ulama kita Nusantara, dia buat. Saya pun tengok dalam beberapa naskah hadis Nabi sallallahu, tak ada pun perkara yang berkaitan dengan fa innaka taqdi ni kena diam. Cuma ulama-ulama kita, belah-belah Jawi kita, dan termasuk ada juga beberapa ulama memperbahaskan fa inna taqdi ni diam. Maka dah kalau begitu, saya nak buat macam mana? Maka kata ulama, para ulama, boleh kita diam juga. Fa innaka taqdi tak jadi masalah, tak jadi perbahasan yang panggil lebar. Tak perlu nak menyalahkan orang yang diam ataupun orang yang baca kuat. Tetapi kita kena kadang hak moleknya, kita duduk pada jalan wakil kita. Jalan wakil kita iaitu afdal, iaitu kita diam. Fa innaka taqdi, pakai makmum pun pakai kata belaka fa innaka taqdi, pakai diam belaka. Sebab ada isyarat-isyarat yang sangat baik, hikmah-hikmah lain yang disebut oleh para ulama. Tu di antaranya, maknanya kerana ada berpandu kepada hadis Nabi sallallahu menyatakan tidak sayugia, maka lebih afdal kita diam pun tak ada masalah di situ. Tu makmum pun sebut fa innaka taqdi. Adapun bila selesai gini, wa innahu la yazillu man lawait wa nastaghfiruka wa atubu ilaik, maka makmum ketika itu disunatkan kata amin, 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 amin. Itu hak molek orang panggil teratur ibadah. Hak comel, hak ibadat orang atur, ulama dulu atur belaka.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan adanya para alim ulama, ya seperti mana Syekh Abdul Samad Khalil Bani nakal daripada Imam Ghazali, dia atur tu di antaranya. Sebab itulah setengah golongan dia tidak suka kitab ni. Apa ni kitab-kitab ni banyak buat apa hak Nabi dah suruh. Apa ni dia kata bid'atun, hadza bid'atun dalalah, itu bid'ah yang sesat. Kita tak ambuh begitu. Kita nak selagi perkara baik buatlah, dah jadi masalah. Sebab itulah Imam Ghazali, lebih lagi kitab ni banyak nakal daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali ni banyak dia buat ajar amalan-amalan yang mana tidak berpandu kepada hadis Nabi SAW. Tetapi kalau kita teliti sungguh, kita halusi sungguh, ta'ammu, kita amati sungguh, kita tengok ada dia kias daripada hadis Nabi SAW. Contohnya, orang nak tidur, orang payah nak tidur lah, payah nak tidur, pusing sini tak jadi, pusing gini tak jadi, tak bahan kopi pun, tak bahan Nescafe pun, tapi payah juga nak tidur. Apa Imam Ghazali ajar? Iaitu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Sampai dah tidur, kata Imam Ghazali. Satu lagi Imam Ghazali kata, takhir kamu tu dengan lafaz la ilaha illallah. Tidurlah apa tu. Maknanya kalau cakap pula takhir lagi lafaz tu dengan la ilaha illallah. Tu hak Nabi ajar kepada kita baca doa tidur. Tapi tidak ada pun kaitan dengan la ilaha illallah. Tapi Imam Ghazali buat begitu kerana dia berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu. Nabi kata nunajjidul imanakum, perbaharuilah iman kamu, kata Rasulullah di kalangan para sahabat. Pakai sahabat pun rasa heran, ya Rasulullah, kaifa nunajjidul imanana ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, qul asyhadu an la ilaha illallah. Atau melalui riwayat lain kata la ilaha illallah. Memperbaharui iman kita ni dengan lafaz, dengan amalan lisan. Banyak berkata la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Bahkan Zakaria Al-Ansari, seorang ulama, juga menyatakan disunatkan ketika orang nak ambil sembahyang, sebelum dia membaca Allahumma ja'alni minat-tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni minal muttaqin, di bawah tangan dia tu, sebelum itu sunat dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Takut mana tahu percakapan kita ni kadang-kadang jatuh pada kekufuran. Kita bercakap, kita buat suatu dosa-dosa, kita tak tahu kadang-kadang. Itu. Jadi kalau pandukan pada itu, berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu, tidak ada. Tetapi berpandukan kepada ulama lah, ulama buat. Ini perkara hak baik. Lebih lagi kita ni duduk zaman sekarang. Zaman sekarang zaman cubaan fitnah yang amat dahsyat. Sebab itulah kita disuruh memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Itu kalau kita tak mau pakai ulama, tak mau pakai para ulama yang buat berkaitan dengan kiasan hukum ini, maka susahlah. Hak ni tak betul, hak ni tak betul, hak ni bid'ah, hak ni bid'atun dalalah, hak ni tak ada waris daripada hadis Nabi. Tolak. Tiap-tiap barang yang tidak datang daripada hadis Nabi sallallahu, dosa bakar, bid'ah, perkara baru. Susahlah hidup kita. Begitu. Sedangkan hak ulama buat tu tidak bercanggah pun dengan barang-barang syarak tu, dengan Allah dan Rasul. Sedangkan para sahabat pula, bila dia mendengar kebaikan sama ada daripada Rasulullah ataupun di kalangan para sahabat dia sendiri yang dia tahu, lalu dia tak cakap banyak, fastabiqul khairat, maka dia berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Maka begitu juga kita berkaitan dengan fa innaka taqdi ni. Ada masalah, kita buat hak biasalah, hak ulama suruh diam, maka kita diam situ. Dalam sunat kita ni mengaminkan amin amin
hanya kata perkataan fa inna taqdidu, itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Maka iaitu sunat bagi makmum mengatakan seperti yang dikata oleh imam. Maknanya fa inna taqdidu wa inna taqdidu la yaqdu 'alaihi wa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man 'alaihi. Katalah seperti imam kata tu. Ada pohon lain kata amin 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 sampai habis. Hatta sallallahu alaihi wasallam Muhammad pun ulama kata amin pun juga, amin juga. Sebab ada dalam kitab ulama, saya dah ingat dah nama ulama tu, nama yang mana dibuat satu tajuk Qutumul Am, kesalahan yang umum banyak yang dilakukan oleh lil amalil awamin. Kebanyakan orang awam ni dia buat kelakuan kesalahan yang umum, tapi tak berdosa pun kesalahan umum ni. Mana? Iaitu dekat sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam disebut sallallahu juga. Tu dah tak sayur dia, hanya kata amin amin amin. Tu satu lagi dekat sebut wasallim wa tahlil kan. Kita dengar-dengar ramai orang sebut wasallim wa radhiyallahu tabaraka. Bukan orang tu belaka, asatizah di kalangan ustaz-ustaz pun kadang sebut kat wasallim. Hak yang tepatnya mengikut kaedah yang betul, mengikut kaedah bahasa Arab, wasallama. Wasallama radhiyallahu. Sebab sallama tu dia kawan dengan radiyah tu. Jadi radiyah tu hak depan dia kena malah wasallama. Itu kaedah dia. Itu dikatakan kesalahan umum. Tapi kesalahan umum itu tidak berdosa pun. Itu disebut oleh para ulama berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu. Begitu juga berkaitan dengan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah pun begitu juga. Kalau dalam surau dalam masjid iaitu luar, afdal duduk di atas saf. Tapi balik jadi terbalik di masjid-masjid di kampung-kampung, bahkan di kalangan ustaz sendiri pun buat apa saf. Tu sebenarnya kesalahan umum dikatakan. Itu dah kitab tu memang jarang di kalangan orang-orang mengaji kitab tu. Itu saya pun ambil dari kitab yang diberi oleh Ustaz Ali Al-Suburlisi. Itu seorang ustaz lah. Dia mengaji lama di luar negara tu. Jadi sebab itulah nisbah sembahyang jenazah pun afdal duduk di atas saf, supaya tidak tengok di atas belakang tekok orang tu. Ada tahid alat kedok, tekok dia hitam ke putih, apa lagi rambut dia macam mana. Tu kadang-kadang dia perhati. Tu setengah-setengah lah. Jadi sebab itulah afdal sembahyang jenazah tu di atas saf bila sekiranya ruang surau, ruang masjid itu besar. Itu dia afdal. Tapi kalau kita tengok di masjid-masjid kadang-kadang tak segi masjid mana-mana pun, kebanyakan mereka ni masjid luar pun dia rapat-rapat juga. Itu sebenarnya kesalahan umum. Dah kalau begitu dosa ke? Tak dosa. Cuma lebih afdal. Dikatakan yang dibuat oleh para ulama sebagai kesalahan amun. Itu di antaranya lah. Itu di antara perbahasan dia yang banyak kebanyakan manusia. Apa lagi kesalahan umum? Ingin jenazah ke kubur. Ingin jenazah ke kubur, afdal orang yang iring ini dia duduk di hadapan, bukan ikut dari belakang ben jenazah. Itu kesalahanmu. Dosa ke? Tak dosa. Cuma afdal orang yang nak iring jenazah ke kubur ni, yang nak mendapat 2 pahala qira, kamasalil uhudi. Satu qira tu seperti pahala besar Uhud. 2 qira, 2 pahala besar, pahala bukit Uhud lagi. Besar pahala orang yang iring jenazah ke kubur. Afdal. Ada kawan-kawan baik-baik orang kita kenal, kalau kita tak sibuk, afdal iring dia ke kubur. Tu iring ke kubur itu iaitu kita duduk di hadapan, tapi di balik semua, bukan di sini saja, di mana saja iring jenazah. Tu mesti di belakang. Tak. Sebab kita di belakang kerana orang yang mati ni memerlukan kepada syafaat orang yang hidup. Kalau dosa tak dosa, tapi itu lebih afdal dan dibuat oleh para ulama sebagai kesalahan kesalahan umum, tapi tidak dosa, cuma nisbah kepada afdal, tidak afdal. Itu di antaranya. Maka itu berkaitan dengan perbahasan ulama.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirinya menaruh akan kedua tapak tangannya ke langit. Dan sunat bagi imam dan makmum ni ketika kunut tu berdoa ke langit. Doalah tu. Cuma panggil ulama menyatakan bila lekat bala tu pusing. Fa innaka Allah makshif 'anna bil bala tu pusing gitu. Sunat saja. Nak tahqiq. Maknanya nak tahqiq bahawasanya tak bersungguh bala. Tu pusing tangan. Kalau gini pun panggil hak gini pun tak berdoa, tak angkat tangan pun apa? Ya Allah, ampun dosaku ya Allah, pun mudahkanlah. Boleh, tak masalah. Tapi kita tak ada tangan ni sebagai kesungguhan kita dengan Allah. Kita bersungguh. Dah buat apa lagi doa atas gini pula. Buat apa dah doa gitu ke, gini ke, bawah gitu ke, ataupun atas belakang gitu ke. Di doa gini sebagai kita nak menadah suatu pemberian rahmat itu daripada Allah. Dia turun daripada langit. Rahmat Allah ni turun daripada langit. Mana kata rahmat Allah Ta'ala turun daripada langit? Yakni air hujan. Air hujan tu suatu rahmat Allah. Kalulah tidak ada air hujan turun, nescaya bumi tidak ada kandungannya. Bahkan orang belajar sains pun begitu juga menyatakan asal air-air ni dia mari daripada langit. Maka nisbah kepada air hujan itulah sebagai rahmat Allah. Tu Allah Ta'ala turun sehingga kehidupan bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia jadi segar. Turunnya ada air hujan sehingga dikandungkan dalam bumi, maka mendapat air-air yang baik dikandung dalam sungai, sehingga manusia mendapat manfaat daripada sungai itu. Jadi sebab itulah kita berdoa begitu. Itu di antaranya panggil tahqiq. Sebab itulah ada satu hadis Nabi sallam yang disebut oleh Imam Baihaqi, siapa yang meninggal berdoa kepada Allah, marah ia Allah. Itu satu hadis. Satu hadis Nabi sallallahu lain lagi, siapa yang meninggal berdoa kepada Allah, suatu maksiat kepada Allah. Maksiat. Rasulullah kata maksiat siapa meninggal berdoa pada Allah. Kerana rahmat Allah ini sangat luas. Allah sentiasa nak memberi pemberiannya kepada hamba-hambanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan adab yang ke-23 bahawa jangan berdiri makmum seorang diri, dirinya makmum, padahal ia makmum keluar daripada saf. Kerana yang demikian itu menghilang akan pahala berjemaah. Tetapi sunat masuk ke dalam saf dan dihela, yakni ditariknya makmum akan seorang yang di dalam saf itu kepadanya. Kemudian daripada ia makmum takbiratul ihram. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi di antara lagi adab yang ke-23 ni bahawa jangan berdiri makmum seorang diri, padahal ia keluar, keluar ia dah sah ni. Jangan makmum ni berdiri makmum seorang dirinya padahal ia yang makmum keluar daripada sah. Kerana demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Jangan sembahyang seorang duduk sah. Sebab itulah ada duduk mari-mari dalam sah, dia masbuk. Kadang-kadang dia duduk sah belah, dia buat sah, dia seorang dia duduk sah belah kanan, belah sah belah kiri ujung. Afdal duduk sah tu mari-mari duduk tengah. Dan disunatkan dia ni antara orang di hadapan dia tu. Kerana kata ulama, ada al-ulama disyadid, ulama yang syadid menyatakan tidak sah sembahyang orang sembahyang seorang diri di belakang. Tu ulama syadid tu ulama yang berpegang sungguh pada suatu dalil. Maknanya tak sah, dia kata musmayang seorang dalam musmayang berjemaah, tapi musmayang seorang duduk belakang tidak sah, kata ulama. Tapi ada ulama menyatakan makruh saja. Tak sampai tahap tidak sah. Tu maka bila berlaku kekhilafan begini, maka afdal bagi kita iaitu
terik orang di hadapan tu, kerana menghilang pahala berjemaah. Kita letih-letih mari nak dapat pahala berjemaah, tiba-tiba sembahyang seorang diri di belakang, tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Tetapi sunat, tetapi ni bahasa Arab panggil istidrak. Istidrak ni maknanya tetapi maknanya mesti mu kena buat kerja ni. Tu pun lafaz istidrak pakai dalam bahasa Arab lah. Maknanya mu dah dapat tidak mu kena buat hak perkara ni. Itu dia panggil tetapi tu. Tetapi yakni sunat, iaitu masuk ke dalam sah dan dihela, ditarik akan seorang. Kalau boleh ada sah, celahkan sah. Alhamdulillah. Dulu payah kita nak main begitu. Sembahyang SOP dulu. Ni alhamdulillah Allah Taala kembali balik rahmat dia. Allah Taala kembali balik pahala-pahala ganjaran orang sembahyang di atas sah, rapat-rapat sah ni. Itu alhamdulillah. Allah Taala uji kita kat 2 tahun sembahyang berjarak ni. Tu. Tapi Allah Taala kembali balik ni pahala sembahyang berjemaah sah. Bersalamnya boleh. Dulu tak boleh. Semua itu Allah Ta'ala terik sekejap rahmat dia, ataupun pahala-pahala tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni Allah di saat itu Allah Ta'ala beri kita umur kita panjang lagi. Kita dapat sembahyang di dalam sah, rapatkan sah. Begitu juga kita dapat salam. Semua itu fadilat-fadilat yang besar semua tu. Maka sebab itulah jangan tinggal peluang yang disebut Rasulullah SAW, fadilat-fadilat yang banyak. Lebih lagi orang duduk sah di hadapan tu. Itu di antaranya. Jadi sunat diterik ni kemudian daripada takbiratul ihram. Sunat diterik ni selepas takbiratul ihram lah. Kalau dah takbiratul ihram, cuik dulu, maka dikira haram, kerana panggil panggil buat ganggu, kira kacau orang sembahyang. Tak boleh. Sunat dia ni terik orang panggil ketika dia sesudah takbiratul ihram. Tu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu taala. Ada yang ke-24 bahawa sunat bagi makmun yang dihela itu, yang ditarik itu mengikut akan yang ditarik itu, supaya menolong ia orang yang ditarik itu akan orang yang menarik, pada menghasilkan akan pahala berjemaah itu. Jadi sunatlah bila ada orang curi kita belakang ni, tolonglah dia, kesian dia. Yad'u ila ahadukum fis salah. Kita menolong seseorang di dalam sembahyang. Kita sedang sembahyang, kata Imam An-Nawawi. Maka kita tolong dia ni, maka dikatakan sebagai ibadah. Sebagai ibadah kita tolong dia. Boleh waktu sunat, boleh paling sedikit pun tak apa. Dia curi kita di belakang kita, boleh paling sekejap gini. Tengok nak perhati betul ke tak sahih ke tak. Tu sunat. Boleh kita buat begitu. Tu di antaranya. Dan sunatlah bagi makmum yang masbuk ini, tak kira lah makmum yang sebut sama ada nak tarik orang ke, jangan dia ni takbir kuat lah. Jangan Allahu Akbar, jangan. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun curi orang di hadapan dia tu. Jangan takbir kuat. Kerana ulama menyatakan kerana perbuatan takbir kuat itu setengah daripada makruh, ataupun ada ulama kata haram, sebab takut mengganggukan makmum di belakang. Mana makmum perempuan di belakang, makmum belakang ingat imam rokok dah, rupanya takbir daripada makmum yang masbuk. Lepas tu seorang ulama kata tidak sayugia. Tu tidak sayugia, dia buat perkerjaan begitu. Tu di antaranya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Jadi kena tolonglah. Dia kena tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di atas kalimah takwa, di atas kebaikan, di atas perkara nak mendekat diri kepada Allah. Ulama al-Iman Al-Qurtubi dalam tafsir yang membahas wa ta'awanu di situ ai fis salah ai ikhrajus salah.
menolong ke arah perkara baik ni, takwa, mendekat diri pada Allah ni, tak nanti dalam sembahyang, tak nanti di luar sembahyang. Di dalam sembahyang pun kita kena tolong orang. Mana? Banyaklah menolong kebaikan. Buat dalam sembahyang apa? Orang terik kita duduk corner dalam belakang. Tu satu. Antara lagi makmum, khususnya makmum perempuan, nampak kaki dia. Sunat bagi makmum hak di belakang ni, tolong terik kaki dia supaya kaki dia tudung balik. Mungkin kipas kuat jadi kaki dia tu selok, maka makmum ditolong, panggil, dikatakan sebagai bertolong-tolong dekat arah takwa tu. Begitu juga iman, dia salah, dia sakok ayat, dia duk baca walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia sakok itu kat 3 kali dah sakok tu, sunat, makmum tolong, manggil. Itulah dikata juga sebagai bertolong-tolong ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Sebab itulah Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bukan bertolong itu di luar sembahyang saja, dan lebih lagi ada sembahyang pun kena bertolong-tolong juga. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Ada yang ke-25, ada yang terakhir ni, bahawa jangan mendahulu makmun atau menyamai ia makmun akan perbuatan imannya makmun, tetapi sunat bagi makmun itu terkemudian sekalian perbuatannya makmun itu daripada perbuatan imannya, seperti bahawa ia jangan rokok melainkan apabila sampai iman itu kepada rokok, kepada sekurang-kurang rokok, dan jangan sujud makmun itu melainkan apabila sampai iman kepada sekurang-kurang sujud, dan sekurang-kurang sujud itu bahawa menyampai akan dia pada tempat sujud. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Ada yang ke-25 bahawa jangan mendahulu makmun atau menyamai akan perbuatan imannya. Itu jangan. Bahkan dalam kitab yang lain, Al-Imam Ibn Hajar, begitu juga Al-Imam Rafi'i, banyak ulama-ulama yang ulama ta'akhirin ataupun ulama mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu, termasuk ulama-ulama sekarang, banyak kadang-kadang dia karang kitab berkaitan dengan hak ni. Kerana perbuatan ini sangat payah orang nak buat. Kadang-kadang orang dia tahu tapi dia buat juga. Sebab itulah iaitu jangan mendahului iman. Kalau mendahului iman dengan sengaja, hukumnya haram, kata ulama. Haram saja nak mendahului iman. Iman dah rokok lagi, dia rokok dah. Tu ataupun suatu tabiat dia begitu, hukumnya haram. Tapi kalau tidak sengaja tak apa, tak jatuh haram. Tu. Tetapi kalau dia mendahulu dua rukun daripada iman, maka batlun, batal sembahyang dia. Iman dah rokok lagi, dia rokok dah, lepas tu dia rokok dia i'tidal pula, pak i'tidal gigi tu sujud, maka melebihi dua rukun daripada iman itu, batlun sembahyang. Tapi kalau dia mendahului iman dengan sengaja, iman dah rokok lagi, dia rokok dah, maka perbuatan itu haram dikeji. Sembahyang dia tetap sah, tapi perbuatan haram dia buat dalam sembahyang. Adapun menyamai dengan iman, perbuatan ini dikatakan makruh. Makruh li tahrim, makruh dekat-dekat haram, maknanya tidak sayugia buat perbuatan itu, kerana tidak dikira tabi'. Orang ikut-ikut ni maksudnya ikut sebab iman kita sembahyang ni kena ikut imam, bukan ikut cara ngaji. Cara ngaji lain, itu panggil ikut juga, tapi sebenarnya persamaan. Contohnya baca Yasin, macam pakai Yasin, orang lain pakai Yasin sekali, pakai Yasin wal Quranil Hakim. Itu bersama. Tapi hak yang afdalnya ikut bacaan ni, mana dikata ikut ni, bila baca Yasin, baru orang kata Yasin, itu katakan ikut. Kalau Yasin itu baca bersama dengan imam, baca bersama, maka perbuatan ini kalulah
perbahasan berkaitan dengan bacaan pun begitu, apatah lagi percayaan berkaitan dengan iman. Ada perbuatan tahlil itu rasa itu terlain, itu di antaranya. Tapi persamaan dengan iman dalam sembahyang ni, ini bahaya. Kadang-kadang nak pahala lebih dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi buat perbuatan-perbuatan menyamai iman. Jangan, dia makruh sisi perbuatan itu. Dia iman seperti mana disebut di sini, tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian daripada perbuatan iman itu, daripada perbuatan imannya, seperti bahawa jangan rokok melainkan apabila sampai iman kepada sekurang-kurang rokok. Kalau rasa nak panggil nak sama dengan iman, jangan. Tapi kalau berasa nak degah juga, maka sekurang-kurang rokok, iman rokok ni baru kita boleh turun dah. Itu pandangan yang dipilih oleh hanya qalilul ulama, sedikit sangat ulama. Tetapi jawapan mu'tamad dipilih Imam Ibn Hajar. Begitu juga ulama-ulama tasawuf seperti Al-Imam Ghazali, Al-Imam Syekh Abdul Salam. Banyak lagi ulama-ulama tasawuf yang mana terbukti dah mereka ni perjalanan orang-orang soleh terdahulu mana, iaitu iman sempurna rokok baru kita sempurna rokok. Begitu. Iman rokok Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Imam iktidal sami'allahu liman hamidah, makmum pun sami'allahu liman hamidah. Imam sempurna iktidal barulah makmum sempurna iktidal. Itu banyak, bukan kita boleh tengok di mana saja. Kalau nak beri lagi, kalau bulan puasa ke pakat bergaduh sama dengan imam. Dah, bukan di sini saja, kadang-kadang di masjid-masjid hak besar-besar, di masjid di mana saja, kebanyakan perbuatan ini payah orang nak buat. Maksudnya imam rokok, baru dia rokok, sempurna rokok, tapi kadang-kadang bersama dengan imam, kadang-kadang mendahulu imam. Ini suatu perbuatan mengurangkan pahala. Bahkan ada ulama menyatakan hak 27 tu 27 pahala tu berjemaah tu dapat 10 je. Tu bahaya. Sebab itulah jangan sekali perbuatan itu buat kerana menyamai iman. Perbuatan menyamai iman ni saja, iaitu ketika amin, maka amin belaka sama. Tu kena sama belaka dengan imam. Itu baru ada hadis Nabi sallam, kerana malaikat berdoa, itu di antaranya. Dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai iman kepada sekurang-kurang sujud. Jadi bila imam nak sujud dah, baru kita gerak nak sujud. Tapi hak maliknya imam sempurna sujud, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tu hak comel tu. Tu di antaranya. Tapi jangan lambat pula. Siapa tertinggal satu rukun daripada imam, jangan buat begitu pula. Maksudnya ayat ni imam sujud baru kita sempurna sujud. Malaikat ada bacaan-bacaan kita tu, bacaan-bacaan yang perlu kita habis, tu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama sukun bahawa menyampai akan dia pada tempat sujudnya. Jadi hak begitu, hak comel yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan fadilah. Habis kita berkaitan dengan 25 adab iman dan makmun. Faslun fi adabil jum'ati. Ini suatu fasal pada menyatakan adab Jumaat. Kata Imam Ghazali, i'lan anna al-jum'ata 'idun min ahya'il mu'minin wa huwa yawmun syarifun qul khassallahu 'azza wa jalla. Ini suatu fasal pada menyatakan adab Jumaat. Kita berterus ini apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia bermanfaat pada kita semua tentang sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan pahala-pahala kita, pahala-pahala berjamaah, dengan kita melaksanakan adab-adab yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini. Banyak lagi sebenarnya, tapi disebut 25 ini. Mudah-mudahan dengan 25 inilah kita jaga, kita beramal dengan aturan-aturan adab iman dan makmun. InsyaAllah insyaAllah Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala sembahyang berjemaah sempurna kepada kita. Itu yang diharapkan oleh kita semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekali itu dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميل العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.